4 karakter. Manusia yang tak nak rugi langsung, manusia yang tak nak rugi langsung mestilah berusaha untuk memenuhi keempat-empat karakter ni. Jadi manusia yang kurang satu, dia ada 3 je, dia masih lagi ada rugi. Dia kurang 2, dia masih lagi ada rugi. Kalau dia tak ada langsung 4-4, dialah orang yang paling rugi. Okey, apa 4 karakter tu? 4 karakter tu Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi ni kalau tengok kitab sirah banyak nama dia. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah. Tajuk kitab dia Miftahud Daris Sa'adah. Kunci negeri kejayaan. Tajuk kitab dia lah. Miftahu kunci, daru negeri, as-sa'adah kejayaan. Maksudnya kunci kejayaan lah. Dia kata surah ni adalah surah yang paling pendek dan paling mudah untuk seseorang yang mencari jalan mencapai kejayaan. Surah yang paling pendek dan paling mudah untuk seseorang mencari jalan mencapai kejayaan. Seseorang tu kena berusaha untuk dapatkan keempat-empat perkara dalam surah ini. Pertama, percaya kepada kebenaran, iaitu iman. Percaya kepada kebenaran. Okey, apa 4 perkara kita akan bincang? Semua orang dalam kerugian kecuali orang yang ada 4 perkara. Apa 4 perkara tu? Beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan benar, berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, maafkan saya, kita terjemah dulu boleh? Kita terjemah dulu word by word baru kita bincang. Okey, ayat 3 je. Ayat 1 dan 2 dah lepas minggu lepas. Ayat ketiga, illa melainkan. Boleh tulis illa melainkan. Allazina orang-orang yang amanu beriman. Okey, amanu beriman. Wa dan amilu beramal. Salihat soleh. Wa dan tawasau, saling pesan memesan. Mereka saling pesan memesan. Terjemah tawasau, mereka saling pesan memesan. Okey. Bi dengan al-haq, yang benar ataupun kebenaran. Okey, terjemah al-haq, yang benar ataupun kebenaran. Wa dan tawasau, mereka pesan memesan. Terjemah tawasau, mereka pesan memesan. Saling, kena ada perkataan. Mereka saling pesan memesan. Bi dengan as-sabri, kesabaran. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Rusli boleh? Tuan Haji Rusli tolong terjemahkan. Ayat pertama, ayat ketiga surah Al-Asr ni, Tuan Haji Rusli. Ada Tuan Haji Rusli? Okey. Tuan Faizi tolong terjemahkan. Tuan Faizi, ayat pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal-amal soleh dan mereka saling berpesan-pesan dengan sesuatu yang benar dan mereka saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Okey, baik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi kata, orang yang nak capai martabat kejayaan sempurna mesti kena ada 4-4 ni. Pertama, beriman, iaitu mempercayai kebenaran. Apa itu kebenaran? Apa yang Allah janji dalam Al-Quran, apa Nabi sebut dalam hadis, itu semua kebenaran. Mempercayainya. Nabi janji, Nabi sebut, Al-Quran sebut ada hari kebangkitan. Percaya ada hari kebangkitan. Allah sebut, Nabi sebut Allah Tuhan Esa. Percaya Allah Tuhan Esa. Inilah orang yang beriman mempercayai kebenaran. Yang kedua, wa amilus salihat. Dia mempraktikkan kebenaran yang dia percaya. Dia mempraktikkan, dia mengamalkan kebenaran yang dia percaya tersebut. Apa definisi amal soleh? Dalam bahasa Melayu, okey, dalam bahasa Melayu, bila sebut beramal dalam bahasa Melayu tu kan, bila sebut beramal kita terus nampak positif, baik. Dia seorang yang beramal dalam bahasa Melayu, betul kan? Dalam bahasa Arab, bila sebut beramal, dua-dua boleh.
Amal baik pun boleh, amal buruk pun boleh. Bila sebut beramal. Sebab tu lafaz Al-Quran. Bila sebut amilu, dia mesti datangkan lepas tu. Sama ada salihat ataupun as-su. As-salihat ataupun as-su. Bahasa Melayu, ya. Bila sebut beramal, kita terus nampak. Dia seorang yang beramal. Maknanya, dia kaki masjid, kaki kuliah, kaki tadarus dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, bila sebut dia seorang yang beramal, boleh jadi dua-dua kemungkinan. Baik pun boleh, buruk pun boleh. Ayat kita sekarang, amilu salihat. Dia beramal-amal yang baik. Contoh, saya bagi contoh, ayat perkataan amilu, tapi amalnya amal yang buruk. Tengok buku surat 80. Boleh tak buku surat 80? Buku surat 80. Okey. Tolong baca dia. Puan Wasyitah tolong baca boleh? Buku surat 80 surah An-Nisa. Buku surat 80 surah An-Nisa. Ustaz. Ya, Ustaz. Wa amilus su ayat dia tu. Muka surat Ayat yang keberapa, Ustaz? 17. Muka surat 80 ayat yang ke-17. Okey, baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya taubat yang diterima Allah hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana kejahilan kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Okey, nampak? Ayat 17 tu. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su. Ya'malu tu beramal. Ya'malu tu ain mim lam beramal. As-su kejahatan. As-su kejahatan. Boleh? Jadi dalam bahasa Arab bila sebut beramal, dua-dua kemungkinan ada. Kemungkinan baik boleh, kemungkinan tak baik boleh. Jadi macam mana nak tahu? Dalam Quran lepas sebut beramal mesti didatangkan lepas tu perkataan sama ada salihat ataupun as-su ataupun as-sayyi'at. Boleh? Sebab tu jangan pelik tau, dalam bahasa Melayu ada konsep amal. Dalam bahasa Melayu ada konsep amal. Cakap apa konsep-konsep amal-amal? Cakap dia tak salah. Sebab amal ni dua-dua boleh. Baik pun boleh, tak baik pun boleh. Jadi konsep amal tu mungkin dia pakai ayat 17 ni lah. Okay? Ya amalu nasu, konsep amal, larian amal. Kalau golf amal tu okey lagi lah, tutup aurat mungkin. Ni berenang amal, larian amal, macam-macam pakaian ada. Okey, baik. Apa takrif amal soleh? Takrif amal soleh ialah dalam bahasa Arabnya wal amalul ladzi yarudullahu ta'ala wa yanbaghi lahu an yashtarita bi syartaini as-sawabu wal ikhlasu. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Melayunya ialah amal soleh ialah amal yang diredai oleh Allah. Amal soleh ialah amal yang diredai oleh Allah. Okey. Dan tertakluk dengan dua syarat. Tertakluk dengan dua syarat. Apakah dua syarat? Apakah yang dua syarat tersebut? Pertama, betul. Betul. Amal tu mesti kena betul lah. Sembahyang ikhlas tapi salah baca, salah rukuk, salah rakaat, salah perbuatan anggota. Tak jadi amal soleh juga. Pertama kena betul. Yang kedua kena ikhlas. Yang kedua kena ikhlas. Jadi definisi amal soleh ialah amal yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tertakluk dengan dua syarat. Apa dua syarat? Betul dan ikhlas. Baik. Kita ni bila sebut amal soleh, terus kita faham atas sejadah. Baca Quran, zikir, apa lagi amal soleh? Baca Quran, zikir, semayang, puasa itu amal soleh. Sedangkan amal soleh lagi luas konsepnya pada. Dalam sebuah hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW menceritakan tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua. Pernah dengar tak hadis ni? Kisah 3 orang Bani Israel yang terperangkap dalam gua. Dia orang nak berlindung daripada hujan, masuk berteduh dalam gua, lalu batu besar menutup pintu gua tersebut. Batu jatuh, tutup pintu gua. 3 tersekat dalam gua, tak boleh keluar. Pernah dengar hadis ni? Biasa dengar ni. Ni bukan cerita dongeng ni. Ini cerita hadis sahih daripada Imam Bukhari, daripada Umar Al-Khattab. Cuma cerita ni berlaku pada zaman Bani Israel.
Maka ketika mana mereka tersangkut dalam gua, apa salah seorang mereka kata, innallaha la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'ullaha ta'ala bi salihi a'malikum. Sesungguhnya kita tak akan selamat daripada batu yang tutup pintu gua kita ni, melainkan kita berdoa pada Allah dengan perantaraan amal soleh kita. Okey, dia sebut amal soleh. Kita tak boleh lepas pada gua ni, melainkan kita berdoa pada Allah dengan perantaraan amal soleh. Amal soleh. Dalam tiga-tiga lelaki ni ada tak sebut pasal semayang? Puasa sunat, zikir tasbih, tadarus, tak ada, tahajud, tak ada. Lelaki pertama, dia pun doa, ya Allah, saya ada 2 orang ayah. Saya ada 2 orang ayah pada. Saya ada ibu dan ayah. Kedua, saya ada ibu dan ayah yang telah tua. Setiap kali saya keluar bekerja, saya dapat hasil, saya akan balik bawa hasil bekerja tu pada mak ayah saya dulu. Saya utamakan mak ayah saya dulu. Lepas mak ayah saya makan, minum, saya tidurkan mereka, barulah saya pulang ke keluarga saya, memberikan makanan tu pada anak dan isteri saya. Satu hari saya balik-balik, pada cari rezeki, tengok mak ayah saya dah tidur. Saya tunggu dia orang. Sampai dia orang bangun tidur, saya bagi makan kat dia orang, bagi minum dia orang, barulah saya balik rumah tengok anak isteri saya. Ya Allah, sekiranya saya buat ni semata-mata kerana-Mu, ya Allah, selamatkanlah kami. Terbuka sikit pintu gua. Boleh keluar tak? Tak boleh keluar lagi. Mana boleh keluar lagi? Sempit lagi. Maka orang yang kedua berdoa, ya Allah, saya ada seorang sepupu wanita yang cantik. Saya ingin melakukan sesuatu pada dia, tapi dia tidak mengizinkannya. Satu hari dia nak pinjam duit dengan saya. Dia nak pinjam duit dengan saya 100 dinar. Maka saya kata, boleh bagi pinjam duit, tapi dengan syarat dia kena serahkan apa yang saya nak. Serah tubuh lah maknanya. Lalu ketika mana saya berada di antara 2 perhanya, dia hampir nak buat benda yang tak baik, maka wanita sepupu saya tadi kata, takutlah kamu pada Allah. Dia pun tak jadi nak buat benda tak baik, dia tinggalkannya. Dan dia kata pada sepupu dia, duit yang kamu pinjam tu saya halalkan. Ya Allah, sekiranya saya buat tu semata-mata kerana-Mu, ya Allah, selamatkanlah kami. Terbuka lagi pintu gua. Boleh keluar tak? Tak boleh keluar lagi. Orang ketiga dia kata, ya Allah, saya dulu ada ramai pekerja bawah saya. Setiap hari saya akan bagi gaji pada pekerja-pekerja saya. Satu hari ada seorang pekerja saya, dia buat kerja. Sebelum sempat saya bayar gaji dia telah menghilangkan diri. Dia lagi. Saya simpan duit gaji dia dan saya niagakan. Duit gaji dia tu saya simpan dan saya niagakan. Sehingga telah menjadi banyak kambing-kambing. Duit gaji pekerja dia tu dia beli kambing tu membiak dengan banyak. Setelah beberapa tahun, pekerja tu datang. Ingat lagi tu. Dia datang, dia menuntut gaji dia. Lalu saya katakan, di bukit sana penuh kambing-kambing, semua tu kamu punya. Kambing tu adalah hasil duit gaji kamu, saya niagakan, kambing-kambing tu semua kamu punya. Kerja dia tu bagus, ambil semua, tak tinggal seekor pun kat dia. Jadi dia kata, ya Allah, kalau saya buat semata-mata kerana-Mu, ya Allah, selamatkanlah kami. Lalu pintu gua terbuka, mereka semua boleh keluar. Jadi, apa yang saya sebut tadi, amal soleh. 3 orang ni tadi, amal soleh. Jadi, amal soleh ni, kita pun jangan fikir amal soleh ni atas tikar sejadah, kena ada wuduk. Kalau amal soleh ni semayang ke baca Quran, wanita uzur tak boleh buat amal soleh. Kalaulah amal soleh ni semayang dan baca Quran sahaja, wanita yang uzur tak boleh buat amal soleh lah, kesian. Berkhidmat pada mak ayah, bawa mak pergi hospital, teman mak ambil ubat, bawa ayah pergi check up, bawa mak ambil ubat, teman mak ayah, beri makanan pada mak ayah, teman dia makan, tolong masak rumah mak ayah. Itu amal soleh. Jangan fikir amal soleh ni kena ambil uduk atas tikar sejadah saja. Yang kedua, muamalat. Muamalat. Apa maksud muamalat? Jual beli jujur, bayar gaji pekerja tepat masa. Jujur dengan segala orang, jujur dengan semua urusan muamalat seharian kita, walaupun bukan dengan orang Islam. Walaupun urusan dengan orang bukan Islam. Jujur. Itu amal soleh. Yang ketiga, mengelakkan diri dari maksiat. Kemampuan ada, duit ada. Apa lagi? Apa semua dia ada untuk buat maksiat, boleh je. Tapi dia mengelakkan diri pada buat maksiat. Itu pun amal soleh. Semayang, puasa, zakat, tasbih tu, semayang tahajud, baca Quran, zikir tu memang kita dah tahu dah amal soleh. Tak payah dibincangkan lagi. Tapi amal soleh bukan tu saja.
amal-amal lain pun termasuk amal soleh juga. Okey, baik. Kita dah bincang iman dan amal soleh. Sekarang kita nak masuk yang ketiga. Watawasau bil haq. Apa tema watawasau bil haq? Orang yang untung, iaitu orang tak rugi adalah orang yang berpesan-pesan perkara yang benar. Orang yang berpesan-pesan perkara yang benar. Apa perkara yang benar? Janji Allah. Semua yang Allah janji adalah benar. Semua yang Allah janji adalah benar. Watawasau bil haq. Apa itu haq? Semua yang Allah janjikan dalam Quran adalah benar. Tengok surah, saya nak refer pada tuan-tuan dan puan-puan perkataan al-haq. Perkataan al-haq. Tolong baca dia boleh, Tuan Haji Ishak Kasim, boleh tak baca? Surah Yunus. Muka surat apa, Ustaz? Sekejap saya cari sekejap. Inna wa'dallahi haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Okey. Surah Yunus. Muka surat 215 ayat 55. 215 ayat 55. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa perkataan dia? Janji Allah. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ala inna wa'dallahi haq. Apa Allah janjikan semua benar. Jadi kita pesan pada kawan-kawan kita, anak isteri kita, apa Allah janjikan, kita telah beramal dengan ayat ketiga ni. Lagi apa lagi? Quran Allah panggil hak. Quran. Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca ni adalah hak, benar. Tolong baca dia boleh, Puan Izian. Tolong baca boleh, Puan Izian. Boleh Ustaz. Surah Al-An'am. Saya cari muka surat sekejap. Surah Al-An'am. Nak beritahu bahawasanya Al-Quran ni pun Allah Ta'ala panggil hak juga. Muka surat 142. Okay. Ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara terperinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahawa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Puan Izian punya Quran terjemah Indonesia ke? Ya. Sebab tu pantaskah tu. Cuma Indonesia dia tak bunyi pantas, dia bunyi pantas. Okay? Jawa kan bunyi pantas. Okay, tak apa saja je. Terima kasih Puan Izian. So, ayat ni, Quran tu Allah kata apa dia? Orang-orang yang kami telah berikan mereka kitab, mereka mengetahui Quran tu benar daripada Tuhan Al-Haq. Wa ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haq. Benar. Dalam hadis Nabi sebut, al-jannatu haqqun, wan naru haqqun, wal mautu haqqun, wa azabul qabri haqqun. Syurga itu benar, neraka itu benar, kematian itu benar, azab kubur itu benar, padang mahsyar itu benar, titian sirat itu benar. Jadi bila kita pesan pada kawan-kawan ke orang lain ke siapa sahaja tentang apa yang hak tadi, Al-Quran, janji-janji Allah, kematian, syurga, neraka, bila kita pesan tentang kebenaran, kita termasuk dalam ayat ini. Okey. Watawasau dalam bahasa Arab, perkataan watawasau dia berasal pada perkataan tafa'ul. Tafa'ul ni dia memberi makna saling. Watawasau dia mesti memberi makna saling. Okey, watawasau saling. Sebab tu dalam bahasa Inggeris, saya punya terjemah bahasa Inggeris, dia terjemah each other. Maknanya perbuatan berpesan-pesan bukan satu pihak. Bukan ustaz pada anak murid sahaja. Bukan imam pada makmum sahaja. Bukan guru pada anak murid sahaja. Bukan mak ayah pada anak-anak sahaja. Tak, itu hanya sebelah pihak. Watawasau, dia mesti dua-dua belah pihak. Saya tunjuk sikit dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, perkataan tawasau ni, dia mesti terjemah dia ada saling. Tawasau ni, dalam bahasa Arab, tawasau ni,
Dia berasal, kalau kita belajar grammar, dia dipanggil bab tafa'ul. Kalau kita belajar grammar, dipanggil bab tafa'ul. Tafa'ul ni, dia berasal pada perkataan mufa'alah. Ni grammar ya. Tak faham pun tak apa dulu. Okay. Jadi, mana-mana perkataan Arab yang datang dengan pattern ni, mesti melibatkan dua pihak. Contoh, perkataan apa? Arab yang datang dengan pattern ni. Mu'amalat. Mu'amalat. Mu'amalat ni apa dia? Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang. Ni mu'amalat. Ada main mu'amalat kan? Jadi mu'amalat dia adakah satu pihak aja terlibat? Tak, dua-dua pihak. Saya jual beli. Dengan siapa? Tak ada dengan siapa. Saya seorang. Mana boleh? Jual beli mesti kena ada dua pihak. Saya berhutang, saya pinjam meminjam, mesti kena ada dua pihak. Tak boleh daripada one way saja. Kena two way. Dua-dua pihak. Mu'amalat. Contoh lagi, perkataan bahasa Arab dipanggil munakahat. Kaf, hata, munakahat. Nikah kahwin. Ada orang kahwin seorang-seorang. Saya kahwin seorang. Dengan siapa? Tak ada dengan siapa. Saya kahwin saya seorang. Peliklah munakahat. Tak ada orang. Mesti kena ada dua pihak. Interview bahasa Arab. Apa dia interview bahasa Arab? Muqabalah. Interview. Muqabalah. Ni interview bahasa Arab. Muqabalah. Sama tak? Sama. Sama dengan ni. Pattern dia. Sama dengan mu'amalat. Sama dengan munakahat. Sama dengan muqabalah. Interview seorang-seorang. Ada interview seorang-seorang. Mesti ada dua pihak. Ada tukang tanya, ada tukang jawab. Ada tukang tanya, ada tukang jawab. Muqabalah. Samalah juga. Tawasau ni pun sama juga. Dia bab yang sama. Kategori yang sama. Tawasau ni. Jadi bila kategori yang sama, dia mesti ada saling. Bila sebut saling, ustaz saja ke kena nasihat yang kebenaran ni? Mak ayah saja ke kena beri nasihat tentang kebenaran ni? Guru-guru saja, pendidik saja? Tak. Mesti kena ada semua pihak. Itu maksud tawasau. Bukannya kerja orang tertentu. Orang ada pangkat saja. Orang yang pangkat tinggi saja menasihati orang pangkat bawah. Orang pangkat bawah tak boleh menasihati orang pangkat tinggi. Mana boleh? Guru-guru je boleh tegur nasihat anak murid. Anak murid tak boleh. Kalau guru buat salah, kena diam. Bukan, mana ada macam tu. Ataupun, orang baik je boleh nasihat orang yang tak baik. Orang tak baik tak boleh nasihat sesama mereka. Tak. Tawasau memberi makna saling. Semua orang kena buat. Terlibat. Itu maksud tawasau. Menurut Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau mengatakan penghujung ayat 3 ni menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala nak beritahu bahawasanya orang yang beruntung adalah orang tak fikir diri sendiri. Orang yang beruntung dalam surah Al-As ni adalah orang yang tak fikir diri sendiri. Beriman, kita seorang-seorang boleh. Beramal soleh, kita seorang-seorang boleh. Duduklah kat masjid pagi sampai malam. InsyaAllah, tak ada masalah. Duduklah bertapa dalam gua beramal, baca Quran setiap hari, zikir, pagi petang, puasa sunat. Boleh, tak ada masalah. Tapi itu hanya kita seorang. Nombor 1, nombor 2, dalam ayat 3 ni, itu hanya kita seorang. Jadi Allah nak tunjuk dalam surah Al-As bahawasanya orang beruntung adalah orang yang tak fikir dirinya sahaja. Dia mesti melibatkan dengan orang lain juga. Sekurang-kurang, orang keliling dia, anak isteri dia, adik-beradik dia, saudara mara dia. Itu sekurang-kurang. Kalau anak isteri dia pun dia tak hiraukan, saudara mara dia pun dia tak hiraukan, maka dia jauhlah nak termasuk golongan yang ketiga. Ustaz, macam mana saya nak pesan dengan kebenaran? Saya pun masih buat dosa lagi. Saya pun masih lagi kadang-kadang lambat semayang. Saya pun masih lagi kadang-kadang tercakap benda haram, terbuat benda haram, tertengok benda haram. Tuan-tuan dan puan-puan, syarat nak pesan kebenaran tidak ada syarat kena baik dulu. Kena tinggal dosa maksiat 100% dulu baru boleh sampaikan kebenaran, pesan kebenaran. Tak ada syarat macam tu. Tengok muka surat 121. Tolong baca dia, Wan Liza. Ada Wan Liza? Ya, Ustaz. 121 ayat 78 79. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir daripada Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa, putera Maryam. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka lakukan. Sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan. Okey, terima kasih Puan Liza.
3 sebab Bani Israel kena laknat. 3 sebab Bani Israel kena laknat. Pertama, engkar. Kedua, melampau batas. Ketiga, nak dengar tak tadi sahabat kita sebut perkataan saling? Dengar kan? Puan Liza sebut perkataan saling tadi. Mereka tidak saling mencegah terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Maknanya, katakanlah 10 orang Yahudi buat dosa. Dosa yang mereka buat tu satu dosa dah. Kemudian mereka tidak mencegah sesama mereka pun berdosa lagi. Jadi mereka tak boleh bagi alasan. Saya pun buat dosa juga, takkan saya nak cegah orang. Ayah yang tak solat, dia wajib juga menyuruh anak dia solat. Ayah yang tak solat, dia wajib juga suruh anak dia solat. Dia tak boleh kata, mak aku pun tak semayang. Takkan aku nak suruh anak aku semayang? Dia tak semayang, tu satu kesalahan dia. Dia tak nak suruh anak dia semayang, dua kesalahan dia. Jadi orang-orang yang nak pesan perkara yang benar, tak syarat kena jadi baik dulu. Tak syarat kena jadi soleh dulu. Tak ada syarat kena jadi bertakwa, orang yang tinggal dosa maksiat, baru boleh pesan kebenaran. Tak ada pun syarat sedemikian. Okey. Orang mukmin mesti kena ada sifat berpesan perkara yang benar. Kalau tak kisah langsung, maka dia mukmin juga, cuma imannya lemah. Tengok surah At-Taubah. Tolong baca dia, Puan Mudrikah boleh? Puan Mudrikah Tahir, tolong baca surah At-Taubah. Tengok sifat orang mukmin ya. Saya cari muka surat. Okey, muka surat 198. Muka surat 198. 198 ayat 71. Ayat berapa Ustaz? 71. Ayat berapa Ustaz? 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian daripada mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh membuat makruf dan mencegah daripada kemungkaran, mendirikan solat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, terima kasih Puan Mudrika. Tengok apa Allah kata. Orang mukmin lelaki dan perempuan, sebahagian mereka penolong bagi sebahagian yang lain. Kita bila sebut tolong, apa kita nampak? Tolong bagi makanan, tolong bagi sumbangan duit, tolong bagi ubat-ubatan, tolong hantar ke hospital. Betul lah kan? Tolong tak tu kita panggil? Tolong lah. Jiran kita susah bagi makanan. Dapat pahala? Dapat pahala. Jiran kita tak cukup duit, kita bagi pinjam duit ataupun bagi terus duit kat dia. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Tolong tak? Tolong. Itu namanya tolong. Ya, itu namanya tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Betul, tolong. Tapi ada tak Allah sebut tolong dalam ayat ni, ayat 71 ni, tolong bak duit, bak makanan, bak ubatan, bak pakaian, ada tak? Allah tak sebut bukan mana tak payah buat, bukan mana tak penting. Penting juga. Tapi pertolongan lagi besar daripada seorang mukmin pada mukmin yang lain ialah amar ma'ruf nahi munkar. Pertolongan paling besar daripada seorang mukmin terhadap mukmin yang lain ialah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kena tolong kalau jiran tak cukup duit, tak cukup makan. Kena tolong. Wajib kena tolong. Dapat pahala. Tapi pertolongan lagi besar ni, amar ma'ruf nahi munkar. Contoh paling mudah. Jiran sebelah kanan kita tak cukup makanan. Kena buang kerja, suami isteri kena buang kerja, tak ada duit, kereta dah kena tarik, makanan pun tak ada. Kena tolong tak? Ya, kena tolong. Kita wajib kena tolong. Jiran sebelah kanan kita. Dia tak cukup duit, tak cukup makan, kena tolong. Okey? Tapi dalam masa yang sama dia jaga semayang. Dalam masa yang sama dia orang amal agama. Jiran sebelah kiri, duit ada, kerja ada, semua okey. Tak ada masalah duit, tak ada masalah kewangan, makanan, semua okey. Tapi tak semayang. Satu family semua tak semayang. Contoh. Perlu tolong tak? Perlu tolong tak? Lagi perlu kena tolong. Sebab jiran sebelah kanan kita yang miskin tak cukup duit tadi, kalau dia mati esok lusa, dia tidak akan diazab dalam kubur sebab miskin tak cukup duit. Tapi jiran sebelah kiri kita yang kaya raya tapi tak solat tadi, contohlah ni kan, tak solat tadi, maka lepas dia mati bermulalah kesesaraan untuk dia sampai bila-bila.
bermulalah kesengsaraan untuk dia sampai bila-bila. Jadi siapa yang patut kena tolong? Dua-dua kena tolong. Jiran kanan kena tolong, jiran kiri pun kena tolong. Betul kan? Tapi mana lagi patut kita tolong? Jiran kiri yang tak amal semayang, yang tak semayang, tak amal agama. Sebab kita pun tahu apa nasib orang tak amal agama, apa nasib orang tak solat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudara kamu yang zalim ataupun dizalimi. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami faham kalau nak tolong orang yang dizalimi. Tapi apa makna tolong orang yang zalim?" "Ya Rasulullah, kami faham kalau Tuhan maksudkan tolong orang yang dizalimi. Yes, orang tu dizalimi, kita tolong dia. Itu senang faham. Tapi apa maksud Tuhan tolong orang yang zalim?" Maka Nabi kata, "Ta'khudhu yadaka fawqa yadihi." Letak tangan kamu atas tangan dia. Apa makna letak tangan kamu atas tangan dia? Dia yang buat zalim, dia yang buat jahat, dia yang buat dosa, dia yang buat maksiat. Pegang tangan dia, bawa pada kebaikan. Pegang tangan dia, suruh dia berhenti pada kemungkaran. Itu makna kita tolong dia. Itu makna kita tolong dia. Jadi orang yang tolong kawan dia yang tak amal agama, bawa pada amal agama, kita, orang tu telah pun beramal dengan watawasau bil haq. Tajuk watawasau bil haq kita hari ini sesuai dengan tajuk amar ma'ruf nahi munkar. Sesuai dengan tajuk amar ma'ruf nahi munkar. Apa hukum amar ma'ruf nahi munkar? Apa hukum amar ma'ruf nahi munkar? Wajib ke tak wajib? Hukum amar ma'ruf nahi munkar, ulama jumhur, maksudnya majoriti ulama mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Dalil dia, tengok muka surat 63. Tolong baca dia, Tun tolong baca, Tun boleh Tun. Surah Ali Imran, page 63. Ayat 104. Ayat 04. 104. Okey. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru ataupun berdakwah kepada kebajikan, mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang yang berjaya. Okey, baik. Terima kasih Tun. Agak-agak ayat ni semua orang kena buat tak? Semua orang kena buat ke? Perkataan Tun tadi sebahagian. Segolongan ataupun sebahagian perkataan Tun tadi. Hendaklah ada sebahagian daripada kamu ataupun segolongan daripada kamu. Maksudnya kena semua tak? Tak wajib semua. Tak wajib semua. Sebab tu, disebabkan ayat inilah ulama-ulama jumhur, majoriti mengatakan hukum dakwah orang, hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Kalau dalam satu kampung tak ada orang buat langsung amar ma'ruf nahi munkar, semua berdosa. Tapi kat kampung kita adalah Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siak, AJK 3-4 orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Kita dah lepas selamat, alhamdulillah. Apa definisi fardu kifayah? Apa takrif ataupun definisi fardu kifayah? Siapa nak cuba jawab? Saya bagi RM1. Dia tak tahu apa nak cuba jawab. Salah tak apa, tak berdosa, tak ada apa-apa hukuman pun. Apa definisi fardu kifayah? Saya cuba. Ya, Tuan Faizi. Itu dia letak atas komiti kampung tu, kumpulan, tetapi asalkan seorang membuat apa yang patut dibuat tu, maka seluruh kampung tu dimaafkan ataupun tidak bertanggungjawab lagi. Okey, baik. Terima kasih Tuan. Tuan Faizi, apa Tuan Faizi nak jawab? Tuan Faizi? Lebih kurang juga. Seorang buat yang lain tak payah. Okey. Ni lagi sama je seronok. korang beranak. Ringkas dan padat. Seorang Seorang buat lain tak payah. Betul kan? Samalah penerangan tu dengan penerangan Tuan Faizi. Seorang buat, lain tak payah. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, saya terang sikit fardu kifayah, boleh? Perkataan kifayah dalam bahasa Arab, perkataan kifayah dalam bahasa Arab berasal pada perkataan yakfi.
Kifayah ni dalam bahasa Arab, kifayah Haji dalam bahasa Arab Rasulullah. berasal pada perkataan yakfi. Apa terjemah yakfi? Kau main-main tu. Apa terjemah yakfi? Cukup. Terjemah yakfi, cukup. Kita makan-makan kat negara Arab, orang Arab nak tambah lagi. Dia nak tambah air, tambah nasi, tambah lauk. Kita pun kata yakfi. Kau main-main ni kelas. Cukup. Tak payah tambah dah. Tu yakfi. Jadi perkataan kifayah berasal pada perkataan yakfi. Maka definisi fardu kifayah tadi ialah seorang buat lain tak payah. Betul lah. Maknanya kat kampung kita ada orang yang buat seorang dua, kita dah lepas daripada tanggungjawab tersebut. Jadi mujurlah. Kalau kita tak buat apa, ada orang buat, alhamdulillah. Orang tu telah menyelamatkan kita daripada tanggungjawab dan juga dosa. Tapi Tertidur pun boleh. Tuan Faizi dengan Tun tadi, dua-dua mereka menjawab menggunakan lafaz seorang. Lafaz seorang tu boleh saya petikaikan. Boleh Tun? Contoh macam ni lah, contoh. Apa hukum mandikan jenazah, kafankan jenazah, solatkan jenazah, kebumikan jenazah? Apa hukum? Bila ada orang mati tempat kita, kita kena mandikan, kafankan, solatkan, kebumikan. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Betul kan? Kalau wajib semua orang, kena pergi macam solat Jumaat jugalah. Fardu kifayah. Jadi datang 10 orang pun dah memadai dah. Tak perlu satu kampung 200 orang datang. Cukup tak? Cukup. Tapi analoginya, tapi perumpamaannya, persoalannya ialah bayangkan kat kampung kita yang mati 20 orang. Yang mati 20 orang. Tapi nak menguruskan jenazah 20 orang tu 3 orang je. Ataupun kalau ikut definisi sahabat kita tadi, seorang buat lain tak payah. Seorang buat lain tak payah. Jadi 20 orang mati, seorang je buat. Dia seoranglah kena mandikan, dia seoranglah kena kebumikan, dia seoranglah kena kafankan, dia seoranglah kena semayangkan. Agak-agak kifayah ke tak kifayah? Kifayah aja. Agak-agak kifayah ke tak kifayah? Tuan kifayah tak tu? Payah dah tu dah. Hilang ki kata. Jadi payah lah macam tu. Jadi payah. Jadi payah, bukan payah, jadi payah pula. Jadi payah. Betul. Jadi, kita tak boleh guna sangat seorang buat lain tak payah. Dah tahu ni. Sebab kalau seorang tu mencukupi tak apa. Pucuk ke mana? Tapi kalau kes mati 20 orang tadi, seorang nak settle semua sekali. Tak boleh seorang. Masih lagi tidak terangkat, kekifayahan tu tidak terangkat lagi. Jadi, ya dari sudut fiqh, itulah bahasa mudahnya. Seorang buat lain tak payah. Tapi kalaulah kat kampung kita, kat taman kita, ramai sangat orang tak solat. Ramai sangat orang tak amal agama. Memadaikah Tok Bilal, Tok Siap, AJK, 3 orang ni? Nak ajak semua orang jaga sembahyang, nak dakwah semua orang, nak ajak semua orang. Memadai tak? Kadang-kadang masih lagi tidak memadai. Jadi, kita yang belajar agama ni, kita ubah takrif fardu kifayah boleh? Kita ubah kat kita je lah, jangan ubah dalam buku sekolah. Kita ubah definisi fardu kifayah, kita ubah kat kita saja, jangan ubah dalam buku sekolah. Jangan pula ustaz mengajar kat sekolah rendah nanti kita kata kena tukar definisi ni. Apa definisi fardu kifayah malam ni kita nak ubah? Saya kena buat, orang lain tak payah. Saya kena Boleh. buat orang lain tak payah. Definisi fardu kifayah yang kita nak ubah malam ni ialah saya kena buat, orang lain tak payah. Boleh? Sebab sama je. Apa kesan dia? Apa kesan dia? Tak, tapi kalau setiap orang Kesannya ialah dia ramai tadi lah definisi yang yang Tun bagi, yang Tuan Faizi bagi, betul. Seorang buat lain tak payah. Maka apa akan berlaku? Kita semua akan kata, Siapa yang yang masuk seorang tu kelas ni? biarlah orang lain asalkan bukan aku. Semua orang dalam kampung ni masuk kelas ni. Yang seorang tu biarlah orang lain asalkan bukan aku. Ya, Ustaz saya masih ada cerita benda ni. Ya, Pasal fardu kifayah ni masih ada orang cerita. lain tak Dia payah. kata apa? Orang tu semua kosong. Dulu kat India ada seorang raja. Kat India dulu, ustaz-ustaz saya ni kebanyakan belajar India, Pakistan, Soalan ni, Bangladesh. siapa Kebanyakan ke mereka seorang lah. itu? Jadi dia kata dulu kat India ada seorang raja. Raja ni baru naik. Dia nak menguji kesetiaan rakyat dia. Dia nak menguji kesetiaan rakyat dia. Maka apa raja ni buat? Dia buat tempayan besar. Dia buat tempayan besar sangat. Maka dia kata pada rakyat dia, malam ni better nak setiap seorang di kalangan kamu bawa susu. Susu lembu ke susu kambing tak kisah. Malam ni tengah-tengah gelap tu, panjat guna tangga, tuang susu secawan seorang dalam tempayan besar. Raja ni minta rakyat dia buat. Jadi malam tu rakyat dia seorang-seorang pergi bawa.
tuang. Seorang-seorang bawa tuang. Keesokan paginya raja tu naik cek tempayan besar yang dia buat tu. Tengok-tengok hanya penuh dengan air kosong. Tengok-tengok hanya penuh dengan air kosong. Semua air kosong. Tengok air kosong. Adalah putih sikit-sikit. Tahu tak kenapa penuh dengan air kosong? Sebab setiap seorang di kalangan rakyat dia yang letak air kosong, dia kata apa? Aku seorang je letak air kosong. Orang lain letak susu. Tak ada efek lah. Setiap rakyat dia datang bawa air kosong. Dia fikir, dia rasa, dia seorang je buat air kosong. Contohlah 1,000 orang rakyat dia. 1,000 orang rakyat dia, saya datang buat air kosong. Saya kata apa? Aku seorang buat air kosong. 999 lagi semua bawa susu. Orang Kelantan panggil tok degih. Tahu tok degih? Not affected. Itu maksud dia. Tok degih tu maksudnya not affected. Tak ada efek lah. Kalau saya seorang je bawa air kosong, orang lain semua bawa susu, tak ada efek. Tapi dia ingat dia seorang je fikir macam tu. Semua orang fikir macam tu. Maka apa kesan dia? Seluruh tempayan besar tadi air kosong je lah. Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kalau kita bagi definisi fardu kifayah, seorang buat lain tak payah, maka semua orang akan fikir, ya aku seorang tak buat. Orang lain buat insya-Allah. Okey, belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Betul kan? Belajar tajwid. Baca Quran dengan bertajwid fardu ain. Membaca Al-Quran dengan bertajwid fardu ain. Semua orang kena baca dengan betul. Tapi bab hukum hakam tak wajib semua orang tahu. Maka mengetahui hukum hakam tajwid namanya fardu kifayah. Jadi kalau semua orang fikir, tak apa aku seorang tak belajar tajwid, orang lain insya-Allah belajar. Tengok-tengok kat kawasan penduduk dia 200 orang semua tak belajar tajwid. Sebab apa? Sebab semua fikir orang lain akan buat insya-Allah. Orang lain akan buat insya-Allah. Jadi bila kita pakai definisi tadilah, seorang buat lain tak payah, maka semua orang akan kata yang seorang buat tu bukan aku, biar orang lain. Kita rasa kita seorang je fikir macam tu. Tengok-tengok semua orang fikir macam tu, maka semua orang fikir untuk tak nak buat. Sebab apa? Dah ada orang lain buat. Sebab tu saya kata definisi tu betul. Seorang buat lain tak payah tu betul. Tapi menimbulkan kesan yang kurang baik. Betul kan? Sebab semua orang akan fikir, alah aku seorang je tak buat, orang lain insya-Allah buat. Sebab tu kena ubah. Fardu kifayah ialah saya kena buat, orang lain tak payah. Susah, memang susah. Tapi apa kesan dia? Kita tengok balik ayat yang tu baca tadi. Tolong baca boleh? Puan Nik, tolong baca Puan Nik ayat yang tu baca tadi. Ayat yang Tuan baca untuk kita tadi 104 page 63 tadi menunjukkan bahawasanya amar ma'ruf nahi mungkar tak wajib bagi semua orang. Tetapi penutup tu point dia, penutup tu. Tolong baca Puan Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru iaitu berdakwah kepada kebajikan iaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah iaitu buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya. Ulama fiqh bincanglah fardu ain ke fardu kifayah, betul kan? Saya dah jawab tadi. Fardu ain ke fardu kifayah? Bab amar ma'ruf nahi munkar ni. Tapi penutup tu apa Allah kata? Mereka itulah orang yang berjaya. So, kalau kita nak berjaya, kita kena kata sayalah yang kena buat amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Orang lain nak buat, tak nak buat sudah, tapi saya akan buat saya akan jadi orang yang buat amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Orang inilah berjaya. Kerana apa? Orang inilah yang telah mengamalkan ayat wa tawasau bil haq. Wa tawasau bil haq. Apa kelebihan orang yang amar ma'ruf nahi munkar ni? Kelebihannya ialah Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Katakanlah kat satu kampung tu tak ada langsung orang buat amar ma'ruf nahi munkar. Semua orang jahat dan tak ada orang cegah langsung. Apa akan berlaku? Tolong baca boleh Datuk Osu? Datuk Osu tolong baca boleh tak? Surah Al-Anfal ayat 25. Surah Al-Anfal ayat 25. Muka surat 179. Datuk Osu tolong baca boleh? 179 ayat bawah sekali ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu. Ketahuilah
bahawa Boleh, Allah bah. sangat Buat kuat kat rumah game tu. seksaannya. Okey, terima kasih Datuk Asu. Apa Allah kata? Kata Datuk. Peliharalah diri kamu dari siksaan yang tidak menimpa orang zalim sahaja. Kalau azab Allah datang, kena orang tak solat saja, kena kaki penzina saja, kena kaki minum arak saja, kena kaki judi saja, tak apa. Kita yang jaga semayang, kita yang rajin mengaji, kita yang rajin dengan kuliah, selamat. Alhamdulillah. Kalau azab Allah datang, kena orang jahat saja, kita yang jaga semayang, yang rajin mengaji, alhamdulillah. Tapi masalahnya Allah suruh kita jaga diri kita daripada azab yang tak kena orang zalim saja. Maksudnya apa? Tok Bilal, Tok Siak, Tok Imam, kena sekali. Kita yang ngaji hari-hari, tahajud hari-hari, puasa sunat semua Isnin Khamis, kena tak? Kena juga? Ya, kena juga. Sebab apa boleh kena ni? Bila langsung tidak ada orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar. Bila langsung tak ada orang yang nak buat amar ma'ruf nahi munkar, ni boleh kena pada kita. Azab Allah datang, Tok Imam, Tok Bilal yang azan awal semua pun kena sekali juga. Jadi bagaimana nak selamatkan diri kita daripada kena azab yang datang secara menyeluruh ni? Tengok surah Hud. Boleh tak tengok surah Hud? Surah Hud, muka surat 234. Tolong baca dia. Tuan Haji Rusli tolong baca boleh? Tuan Haji Rusli. Ada tak Tuan Haji Rusli? Surah Hud. Ayat bawah sekali. 234 ayat 117. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selagi penduduknya adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Okey, terima kasih Tuan Haji Rusli. Terjemah Tuan Haji Rusli tak salah, betul. Tapi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada tak di kalangan tuan-tuan dan puan-puan malam ni, terjemah dia 117 tu berbuat baik sesama sendiri, ada tak? Tuan Haji Rusli punya terjemah tadi, orang-orang berbuat kebaikan. Betul lah terjemah tu, berbuat kebaikan, tak salah. Tapi saya nak, ada tak siapa-siapa di kalangan tuan-tuan? Ya? Saya punya Ustaz, dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sama sendiri. Yes. Yes, terima kasih tu. Terjemah tu yang saya nak. Terima kasih tu. Tu pakai Quran apa tu? Boleh angkat tunjuk tu Quran apa tu pakai? Ke telefon. Quran ni, yes. Quran terjemah dalam bahasa Malaysia. Bagus. Terima kasih tu. Okey, tengok beza kan? Terjemah Tuan Haji Rusli tadi berbuat baik. Terjemah Tun, selagi mana sesama mereka memperbaiki sesama sendiri. Beza tak? Beza. Kalau terjemah Tuan Haji Rusli buat baik, semayang, saya buat baik. Puasa, saya buat baik. Saya zikir, saya buat baik. Tapi kalau terjemah yang Tun tadi lagi tepat, memperbaiki sesama sendiri, maksudnya apa dia? Melibatkan orang lain. Dia bukan semayang dia seorang je, fikir orang lain tak semayang juga. Dia bukan puasa dia seorang je, fikir orang lain dapat puasa juga. Jadi terjemah Tuan Haji Rusli berbuat baik betul, tapi umum. Berbuat baik itu umum. Umum sangat. Spesifik sikit yang Tun punya terjemah tadi. Allah tidak akan binasakan satu kampung dengan kezaliman selagi mana dalam kampung tu penduduknya orang-orang yang memperbaiki sesama sendiri. Jadi bila dalam kampung kita ada orang yang ajak kita buat baik, ada orang buat salah dia tegur, ada orang buat maksiat dia tegur, maka Allah tidak akan turunkan azab pada kampung. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita terlibat jadi tukang tegur, tukang nasihat, Allah akan selamatkan kita. Sama ada orang yang kita tegur ataupun orang yang kita nasihat, nak berubah ke, tak nak berubah ke, nak insaf ke, tak nak insaf ke, nak taubat ke, tak nak taubat ke, kita jadi tukang nasihat, kita Allah Ta'ala akan selamatkan. Tolong baca dia boleh, Puan Rafidah Abdul Ghani. Tolong baca boleh, Puan Rafidah. Baca apa Ustaz? Muka surat 234 juga, ayat 116. Tadi Tuan Haji Rusli dengan Tun baca 117. Sekarang saya nak ayat 116. Ayat ni juga dalil bahawasanya amal ma'ruf nahi munkar tak wajib pada semua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa Puan Rafidah kurang jelas. Boleh kuatkan sikit ataupun dekatkan sikit dengan telefon ke macam mana? Saya kurang jelas ataupun orang lain dengar jelas ke kurang juga?
Boleh tak dengar? Kuat sikit boleh? Okey Ustaz, dengar? Sekarang dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengapa tiada antara umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan dan melarang melakukan kerosakan di muka bumi kecuali sebahagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Okey, terima kasih Puan Rafidah Abdul Ghani. Sama. Allah Ta'ala kata, kenapa umat-umat sebelum kamu tak ada pun orang-orang yang ada keutamaan? Siapa orang-orang ada keutamaan? Orang-orang ada pangkat, orang-orang ada kuasa, orang-orang ada jawatan, ataupun orang-orang ada ilmu. Mengapa orang-orang sebelum kamu ni yang ada keutamaan, orang ada pangkat ke, ada jawatan ke, ada ilmu ke, tidak mencegah kerosakan yang berlaku di bumi kecuali sedikit? Adalah juga orang sebelum ni yang ada cegah amar ma'ruf nahi munkar, ada juga, tapi sikit. Lalu apa Allah buat pada golongan yang sedikit tu? Anjaina minhum, kami selamatkan. Umat sebelum ni Allah murka, Allah marah umat sebelum ni. Sebab tak ada langsung yang buat amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada pun sikit sangat. So apa kesan untuk orang yang sikit tu? Kami selamatkan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita buat amar ma'ruf nahi munkar, sama ada orang kita ajak, orang kita nasihat nak berubah ke tak nak berubah, itu Allah tak pandang. Allah pandang kita buat ke tak buat. Bila kita buat, apa kesan dia, Allah akan selamatkan. Bila kita buat amar ma'ruf nahi munkar ni, kita nasihat orang, kita ajak orang, kita tegur sahabat kita yang salah. Bila kita buat, sama ada orang kita ajak, kita tegur, kita nasihat, berubah ke tak berubah, itu cerita dia dengan Allah. Kita dengan Allah, Allah tengok kita buat, Allah suka. Allah Ta'ala tak tengok result. Allah Ta'ala tak tengok KPI. Betul kan? Kalau Allah tengok result KPI, Nabi Nuh tak lulus tau. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, yang beriman 83 orang. Berdakwah 950 tahun, yang beriman 83 orang. Lebih kurang setiap 100 tahun 10 orang. Lebih kurang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan type kat YouTube Ustaz Sabun. Pernah type tak kat YouTube Ustaz Sabun? Saya lupa nama ustaz tu. Tapi kalau type kat YouTube Ustaz Sabun, keluar nama ustaz. Sabun. Dia bawa sabun pergi kat ni, Papua. Ajar orang-orang sana mandi guna sabun. Berapa ramai orang masuk Islam kat tangan dia? Lebih 100 orang. Type kat YouTube Ustaz Sabun nama dia. Saya lupa nama dia. Dia ajak orang-orang belah-belah Papua ni masuk Islam dengan perantaraan sabun je. Dia ajar mandi, ajar shampoo, ajar bersihkan diri. Dah lebih 100 orang masuk Islam di tangan dia. Jadi ustaz tu lagi hebat pada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, 83 orang je beriman. Dia tak sampai 100 tahun. Tu muka Ustaz Sabun. Okey. Terima kasih tu. Yes tu Ustaz James, apa nama dia? Ustaz Sabun. Tuan-tuan type je lah kat YouTube Ustaz Sabun, insya-Allah keluar nama dia. Bukan dia jual sabun. Bukan dia jual sabun, tapi dia bawa sabun ke kawasan-kawasan pedalaman belah-belah Indonesia tu. Orang masuk Islam di tangan dia. Dia punya dakwah dia, cara dia berdakwah tu, lagi ramai orang masuk Islam berbanding Nabi Nuh. Tapi adakah Nabi Nuh gagal di sisi Allah? Adakah Nabi Nuh tak berjaya di sisi Allah? Tak, Nabi Nuh tetap berjaya. Sebab apa? Allah pandang buat ke tak buat. Result Allah tak pandang. Jadi kita nak beramal dalam ayat kita sekarang, kita nasihat je. Kita tegur je. Kita bagi tahu, kita sampaikan. Sama ada orang kita nasihat, nak berubah tak nak berubah, itu dengan Allah. Kita telah sempurnakan apa yang Allah Ta'ala nak kita buat. Ini maksud watawasau bil haq. Ya Tun? Ya, Ustaz. Setakat mana yang kita patut cuba? Setakat mana? Sekali, dua kali, hari-hari? Pasal kita nak berbetul orang tu nanti marah dengan kita. Okey, Tun. Sekali tak apalah, dua kali. Cukup lah. Dah cakap aku banyak kali, apa yang duk cakap-cakap. Aku tahu lah apa nak kena buat. Okey, Tun. Tun punya soalan ni, lepas ni jawapan dia. Watawasau bis sabr. Pesan dengan sabar. Itulah ujian dia tu. Bila kita pesan sekali, orang dah menyampah sikit. Pesan dua kali, orang menyampah banyak sikit. Pesan tiga kali, orang tak nak jumpa kita dah. Jadi lepas ni Tuan, jawapan untuk soalan tu lepas ni. Boleh Tuan? Boleh? Okey, baik. Untuk lepas tanggungjawab. Sekali nasihat dah cukup. Tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ni ramai kawan baik, betul kan? Kita ramai kawan baik. Best friend, good friend, close friend, macam-macam lagi lah nama kita kawan baik. Ke akhirat nanti, kawan baik kita boleh jadi musuh kita.
Kawan baik kita boleh jadi musuh kita tau. Sebab apa? Dia buat salah kita tak tegur, dia buat maksiat kita tahu dia buat maksiat kita tak tegur, dia buat benda haram. Kita tahu dia buat benda haram, kita tak tegur. Sebab apa? Semata-mata nak jaga persahabatan. Nak jaga keakraban. Takut nanti putus kawan. Macam tu cakaplah nasihat 4-5 kali orang menyampah dengan kita. Dalam grup WhatsApp sekolah nama kita, ada kutuk pemimpin tu, kutuk pemimpin ni. Kita tak sukalah kutuk pemimpin tu kan. Kutuk orang. Kita pun nasihat dengan kutuk-kutuk orang. Tak baik kutuk orang. Dia bersalah tu hal dia. Tapi kita tukang kutuk ni dapat apa? Contoh, kita nasihat macam tu. Lepas 2 hari kena kick pada grup. Kena remove. Admin remove kita pada grup. Sebab apa? Belagak baik sangat. Contohlah. Contoh. Okay? Orang tak suka. Betul kan? Orang tak suka. Orang tak suka bila kita menasihati. Jadi kawan pun sama juga. Kawan baik kita tahu tak siapa ni kawan baik kita. Yang kita buat salah, dia buat bodoh. Tak tegur. Spotting. Siap support lagi kita buat salah. Okay, siap tolong cover lagi dosa maksiat kita. Kat dunia baik, kat akhirat nanti musuh. Tengok surah Zukhruf. Boleh tak surah Zukhruf? Tolong baca Puan Izawani boleh? Surah Zukhruf. Saya cari muka surat aja. Ayat 67 surah Zukhruf. Kat dunia ni baik, kawan baik, tapi kat akhirat nanti bermusuh. Muka surat 494. Ayat 67. Puan Izawani tolong baca. 494 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Jelas tak? Akhirat nanti teman-teman baik pada hari itu akan saling bermusuhan kecuali yang bertakwa. Kenapa bermusuh agak-agak? Sebab tak belanja kita makan. Sebab pergi cuti tak ajak kita. Tak. Kat dunia ni kawan baik, kita nak makan ajak dia, nak bercuti ajak dia. Baik sangat. Tapi kat akhirat bermusuh sebab dia buat salah kita tahu, kita tak tegur. Kita buat salah, dia tahu, dia pun tak tegur. Semata-mata nak jaga keakraban. Maka kat akhirat nanti bermusuh. Kita salahkan dia, dia salahkan kita. Kecuali kawan bertakwa. Siapa kawan bertakwa? Kawan tadi. Yang kita buat salah, dia tegur. Kita buat salah, dia nasihat. Sampai kita naik menyampah, naik cemuih, yang tengok muka dia, dia ni macam ustaz pula tegur-tegur aku. Kawan macam ni lah kat akhirat nanti kita takkan musuhi dia. Sebab apa? Dia tegur kita, nasihat kita. Baik, berbalik pada soalan Tun tadi. Kita nak masuk yang lepas ni, kita nak masuk yang seterusnya ni. Berbalik pada soalan Tun tadi, berapa kali nak nasihat untuk lepas tanggungjawab? Okey, maksudnya berapa kali kita perlu nasihat agar kawan baik kita tu ke akhirat tak salahkan kita. Berapa kali kita perlu nasihat agar kawan baik kita tu tak salahkan kita dan tak boleh tuntut apa-apa pada kita. Berapa kali? Jawapannya sekali. Dah cukup. Untuk lepas tanggungjawab. Puan Noli ada? Tuan Faizi? Puan Noli ada? Tadi dah nampak ada. Dah tak ada ke Puan Noli? Ada Ustaz. Oh ada. Sorry, tak perasan. Saya dengan Izawani. Okey. Tolong terjemahkan boleh? Yang mana? Surah Al-A'raf ayat 164. Boleh tak? Surah Al-A'raf ayat 164. Ini jawapan pada soalan tuan tadi. Berapa kali kita nak nasihat? Berapa kali kita nak tegur? Sekali dah cukup untuk lepas tanggungjawab. Maknanya bila kita dah nasihat sekali, dia dah tak boleh nak salahkan kita, dia tak boleh nak tuntut apa-apa pada kita ke akhirat. Tolong baca. 172 ayat kali. Dan ingatlah dengan Puan Izawani. Boleh. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggungjawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa. Okey, terima kasih Puan Noli. Dengar tak perkataan dia? Agar kami ada alasan dan lepas tanggungjawab. Ayat ni, ayat yang dibaca oleh Puan Noli tadi, cerita pasal peristiwa hari Sabtu, Sabat Day. Bani Israel, hari Sabtu tak boleh tangkap ikan. Zaman Nabi Daud, ni zaman Nabi Daud ni. Bani Israel hari Sabtu, hari tak boleh tangkap ikan. Sabtu tu maksudnya rest day. Rest pada semua urusan duniawi, fokus untuk ibadat saja. Tapi mereka ni guna helah tangkap ikan juga. Maka pada hari Sabtu, Bani Israel ada tiga kumpulan. Kumpulan satu adalah tangkap ikan. Saya tulis TI boleh. TI ni maksudnya tangkap ikan.
Makna takkan ikan dia buat macam mana? Hari Sabtu ni, tolong baca boleh? Ayat sebelumnya. 171 ayat bawah sekali. 171 ayat bawah sekali, tolong baca dia. Tuan Faizi tolong baca. Tadi Puan Wali baca 164 kan? Ni 163 ayat bawah sekali. Tolong baca boleh? Tuan Faizi. Ni peristiwa hari Sabtu. Satu apa tadi? Ayat 163. Page 171 ayat 163. okay. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, iaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Okey, terima kasih Tuan Faizi. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat punya susah dapat ikan. Guna jala, guna mancing, guna tu, guna ni, tak dapat ikan. Tapi hari Sabtu ni, Allah buat apa? Ikan datang terapung-apung ni. Bermain-main di persisiran pantai depan muka mereka ni. Uji kesabaran mereka ni. Lalu apa Bani Israel buat? Ni saya lukis. Ni salah satu cara mereka menipu pada hari Sabtu. Mereka menggunakan helah. Ni contoh saya lukis. Ni pantai. Ni laut ni laut. Ni laut. Okey. Ni persisiran pantai. Apa dia orang buat? Hari Jumaat, Bani Israel yang kumpulan satu ni, apa dia orang buat? Hari Jumaat dia orang gali lorong, gali lubang. Gali lubang, air masuk, air laut masuk. Ni pun sama juga. Banyaklah lorong dia buat. Dia gali lubang, air laut masuk. Boleh? Hari Jumaat petang dia buat ni. Hari Sabtu, ikan yang terapung-apung tadi masuklah dalam lorong yang dia buat ni. Lorong yang dia buat kat pesisiran pantai ni. Masuk. Hari Sabtu masuk. Petang Sabtu apa mereka buat? Mereka tutup dengan kayu kat sini. Jadi ikan yang masuk dalam ni boleh keluar tak? Tak boleh keluar. Hari apa dia ambil? Hari Ahad dia ambil ikan ni. Jadi dia kata kami tak tangkap ikan hari Sabtu. Kami tangkap hari Ahad. Ni auta. Lawyer buruk. Maka mereka tahu perbuatan mereka salah. Mereka tahu helah mereka tak boleh. Mereka tahu. Tapi mereka buat juga. Ni peristiwa hari Sabtu. Lalu apa berlaku? Tadi sahabat kita dah baca. Pada hari Sabtu ni ada 3 golongan. Golongan satu. Golongan yang tangkap ikan tadilah. Yang buat lawyer buruk, yang buat helah. Konon-konon cerdik tadi tangkap ikan. Dia tahu tak boleh tangkap ikan juga. Golongan 2, dia tak tangkap ikan. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak mencegah pun golongan 1 ni. Dia tengok saja. Ni golongan kedua. Golongan kedua ni, dia tak tangkap ikan. Tapi dia TS. Apa terjemah TS? Tengok saja. Dia tengok golongan-golongan ni tangkap ikan, dia tak tegur, tak nasihat. Bahkan dia kata apa? Ayat yang dibaca oleh Puan Noli 164 tadi, saya terjemah balik. Ingatlah ketika satu golongan di kalangan mereka berkata, kenapa kamu menasihati kaum? Kumpulan ni lah yang tanya ni. Kumpulan ni tanya siapa? Tanya kumpulan 3. Kumpulan 3 ni, dia menasihati kumpulan 1 yang tangkap ikan. Jadi kumpulan 2 yang tengok saja, dia tak tangkap ikan, dia tengok je. Dia tak tegur, tak nasihat. Dia tanya kumpulan 3. Kenapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan tu? Dia orang ni bukan tak tahu berdosa, tahu berdosa. Dia orang ni bukan tak tahu haram, tahu haram. Tapi tangkap ikan juga. Konon-konon guna helah, pandai lah konon-konon. Jadi kumpulan 2 tanya kumpulan 3. Kenapa kamu menasihati kumpulan ni yang Allah akan binasakan ni? Maka apa jawapan kumpulan 3? Tadi Puan Noli dah baca untuk kita. Agar aku ada alasan dan lepas tanggungjawab. Tengok. Agar aku ada alasan dan lepas tanggungjawab. Kat akhirat nanti, kalau Allah nak tanya aku, Allah tanya kumpulan 3, kenapa tak tegur, kenapa nak nasihat? Saya dah tegur, saya dah nasihat. Beres. Ada alasan, lepas tanggungjawab. Jelas tak?
Jadi kita ke akhirat nanti tuan-tuan dan puan-puan, kalau sekadar nak lepas tanggungjawab, Allah Ta'ala tanya, kita boleh jawab. Ada orang nak tuntut, kita boleh jawab. Sekali dah cukup untuk lepas tanggungjawab. Boleh ya tuan? Sekali nasihat. Tapi mesti serius lah bila buat tu kan, tak boleh buat orang kata buat lepas batuk di tangga je lah. Ya, kena serius lah. Kena Serius serius lah kan. Tak boleh buat macam orang lepas batuk di tangga. Okey lah, lepas lah. Ya, kena serius lah. Kena serius. Kena serius lah. Kena dakwah, menasihat betul-betul, cakap betul-betul, sekali dah cukup. Untuk lepas tanggungjawab. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Nabi ada sifat macam ni tak? Nabi tak. Nabi berdakwah pada umat bukan sekadar nak lepas tanggungjawab. Kalau Nabi Nuh berdakwah sekadar nak lepas tanggungjawab, adakah perlu sampai 950 tahun? Tak perlu. Setahun dah cukup. Tahun kedua Nabi Nuh relax. Kat akhirat nanti kalau Allah tanya dah sampai kan dah beres. Tak ada tuntutan apa-apa dah. Tapi Nabi berdakwah sebab kasih sayang, sebab tu Nabi Nuh berdakwah sungguh-sungguh. Ni beza dakwah sekadar lepas tanggungjawab dengan dakwah dengan penuh kasih sayang. Tahu tak beza dia? Dakwah kata dengan sekadar tanggungjawab ataupun dengan kasih sayang. Bezanya ialah kalau dakwah orang lain, anak orang lain tak semayang, anak kawan kita tak semayang. Contoh, kita tegur sekali cukup lah. Dia nak semayang, tak nak semayang lepas tu bukan masalah aku dah sebab bukan anak aku. Betul? Tapi anak kita tak semayang, boleh ke sekali kita tegur? Anak kita tak semayang, kita tegur sekali. Lepas tu, dia tak nak semayang tak? Ustaz Uzaifah kata, tak payah tegur sekali cukup tak? Anak kita, oleh kerana kita sayang, dah 10 kali tegur pun tak semayang lagi, kita tak akan tegur lagi. Boleh? Okey. Bab ni kita sambung ayat seterusnya. Watawasau bis-sabr. Dan berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Jadi orang yang melakukan perbuatan ketiga. Apa perbuatan ketiga? Pertama beriman. Kedua amal soleh. Dua yang pertama ni tuan-tuan dan puan-puan tak mencabar. Kenapa tak mencabar? Dua yang pertama ni kita dengan syaitan je. Kita nafsu syaitan. Kita kuat lawan nafsu, kita kuat lawan syaitan. Boleh iman tinggi, boleh amal soleh banyak. Betul kan? Tapi yang ketiga tu mencabar. Macam tadilah tuan tanya, orang menyampah, orang marah, orang benci tengok muka kita sebab tegur seumur. Itulah cabaran dia bila buat yang ketiga tadi. Jadi ada orang buat yang ketiga, sekali dua nasihat, sekali dua tegur, kawan-kawan benci, dia pun give up. Aku tak nak dah nasihat orang. Aku tak nak dah tegur orang, nanti orang tak suka aku. Nanti kawan-kawan sekolah lama semua tak nak cakap dengan aku sebab aku ni suka sangat tegur orang. Sebab aku ni suka sangat nasihat orang. Jadi kita pun give up. Maka bila kita give up, kita hanya sampai tahap ketiga sahaja. Kita terhenti di tahap ketiga sahaja. Untuk capai orang yang tak rugi dalam ayat ni, dan jadi orang beruntung dalam ayat ni, kita kena buat kerja yang ketiga dengan penuh kesabaran. Apa makna kesabaran? Orang cela, orang kutuk, orang maki, orang benci, orang tak nak kawan, orang tak nak cakap. Saya tetap nak buat juga menyampaikan kebenaran. Inilah yang Luqman menasihati anaknya. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca boleh surah Luqman. Bila kita amal ma'ruf nahi mungkar, akan ada ujian, akan ada cubaan. Maka bersabarlah terhadap ujian dan cubaan tersebut. Surah Luqman. Muka surat 415 tak silap saya. Sorry, 412. 412, ayat yang ke-17. Boleh tak ayat ke-17? Ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Terima kasih Tuan Haji Ishak Kasim. Nasihat Luqman pada anak dia, suruhlah orang buat baik, cegahlah orang pada mungkar dan bersabarlah terhadap apa menimpamu. Kita kat Malaysia ni boleh makin teruk, paling teruk pun orang benci orang menyampah. Betul kan? Kalau kat negara luar, silap-silap kena bunuh. Silap-silap kena kena buang dalam laut, kena bakar. Contohlah. Bersabar. Jadi orang yang mampu bersabar, orang ni capai tahap tertinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu baca surah Yasin, betul kan? Dalam surah Yasin tu ada pengajaran sangat hebat tentang ni. Dalam surah Yasin. Surah Yasin kita selalu baca, betul?
Ada orang cakap nak berdakwah kena ada ilmu. Dalam surah Yasin tak ada ilmu pun. Yang mati syahid tu. Tengok surah Yasin boleh? Surah Yasin. 445. 445. Tolong baca dia boleh? Tuan Haji Rosli tolong baca 445 boleh? Page 445. Surah Yasin. Okey. Ayat apa Ustaz? Okey, sekejap. Saya mencari buku surat 440. Sorry, maafkan saya. 441 Tuan Haji Rosli. Sorry ya, maafkan saya. 441. Ayat 20 dengan 21. Bismillahirrahmanirrahim. Datanglah daripada hujung kota seorang lelaki dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ayat 21, ikutilah orang-orang yang tidak meminta bayaran kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, Tuan Haji Rosli, page yang sama 14 dengan 15. Boleh tak? 14, iaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga-tiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutuskan kepadamu. 15, mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka. Okey. Terima kasih Tuan Haji Rosli. Allah hantar 3 orang Rasul kat kampung ni. Nama kampung ni Antioquia, Antioch. 3 orang Nabi, Sadiq, Masduq, Syamun. Nanti sampai surah ni kita bincang detail lah. 3 orang Nabi ni berdakwah pada kampung Antioquia ni. Orang kampung reject Nabi ni. Datanglah seorang lelaki pada hujung kampung, nama dia Habibun Najjar. Dia bukan ustaz, dia bukan Nabi. Dia civilian, orang awam biasa. Dia orang awam biasa. Dia cakap pada orang kampung dia, ikutlah kamu. Okey, dia kata pada orang kampung dia, qala ya qaumi tabi'ul mursalin, ikutlah rasul yang diutuskan pada kamu ni. Ikutlah rasul-rasul yang diutuskan pada kamu yang tak minta upah pun. Tu je dia sama. Jadi dalam nak pesan pada kebaikan, kita bukan ustaz nak cerita panjang-panjang, betul kan? Kita ajak orang, jom pergi masjid ada ceramah malam ni. Yes. Kita dah buat macam lelaki ni buat. Betul kan? Dia bukan ustaz, dia bukan Nabi. Dia cakap pada orang kampung dia, ikutlah para rasul tu. Kita bukan ustaz nak cerita panjang-panjang. Kita cakap pada kawan-kawan kita, jom ikut ceramah ustaz tu. Malam ni surau kampung sebelah ada Ustaz Azhar Idrus, jom pergi ustaz ni. Malam ni surau sana ada ustaz sekian-sekian, jom pergi sekian ni. Kita buat macam tu, kita dah ikut apa yang dia buat. Tapi orang kampung dia tak suka dia. Apa orang kampung dia buat? Ibnu Abbas kata, orang kampung dia pijak-pijak dia sampai mati sehingga terburai perut dia. Lalu apa berlaku pada dia? Puan Izian tolong baca boleh? Puan Izian, page yang sama ni. Ya, boleh insyaAllah. Ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Dia lelaki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Ayat 27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. So dia kat syurga ke macam mana sekarang? Dia kat syurga ke macam mana? Allah suruh masuk syurga ni? Jawapannya ialah dia mati syahid. Orang mati syahid, badan dia kat bumi, jasad dia dalam tanah. Tapi roh orang mati syahid ada dalam rongga burung warna hijau di syurga. Orang yang mati syahid, badan dia kat bumi, jasad dia kat bumi, jasad badan dia dalam tanah lah, jasad badan dia. Tapi roh orang mati syahid ada dalam rongga burung warna hijau di syurga. Dia kat bumi lagi tapi roh dia masuk syurga dah. Maka ketika mana roh dia masuk syurga, dia pun kata, alangkah baiknya kalau kaum aku tahu apa aku dapat sekarang. Allah bagi keampunan pada aku dan Allah jadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Bersabar. Kalau orang takut, tak payahlah dakwah nanti kena bunuh. Betul kan? Ini salah satu contoh orang yang berpesan-pesan dengan penuh kesabaran. Kita kadang-kadang mak ayah lah contoh. Kita kadang-kadang dah panggil apa ya? Give up. Pesan pada anak suruh sembahyang, tak sembahyang-sembahyang. Pesan pada anak suruh baca Quran, tak baca Quran. Maka apa Allah pesan pada kita? Mak ayah pendidik. Tengok page 321. Muka surat 321. Tolong baca dia. Tun, 321. Boleh? Page 321 tu, tolong baca. Ayat 132.
Bismillahirrahmanirrahim. 1, 3, 2, dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Kami tidak minta rezeki padamu, bahkan kami yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingat sesudah 133, dan mereka yang kafir Cukup tu. Satu ayat je tu. berkata. Okey. Terima kasih Tuan. Apa Allah kata? Ingat Allah kata dalam 132 ni untuk kita mak ayah ni. Kita kadang-kadang dah banyak kali cakap pada anak tak dengar. Okey, kadang-kadang keluar perkataan tak baik kadang-kadang. Allah kata pada kita, suruhlah keluargamu mengerjakan solat. Perintahkanlah keluargamu mengerjakan solat dan bersabarlah ke atasnya. Allah suruh siapa bersabar? Allah suruh kita bersabar dalam menyuruh mereka. Ayat ini dua maksud. Pertama, kita kena sabar dalam mengerjakan solat. Yang kedua, kita bersabar dalam menyuruh mereka. Kadang-kadang kita suruh, ustaz anak saya tak tahulah ustaz. Dah banyak kali pesan dah. Suruh jaga semayang, tak semayang. Kita pun tanya, berapa kali? Banyak kali tu? 4 kali. 4 kali. 4 kali boleh ke kata banyak kali? Tengok Al-Quran dalam bahasa Arab ada 3 lafaz menerangkan dalam bahasa Arab. 3 lafaz menerangkan dalam bahasa Arab. Saya tulis nanti kita refer kemudian. Dalam bahasa Arab menerangkan, we explain dalam bahasa Arab ada 3 lafaz. Pertama, bayyana. Bayyana ni maksudnya kami terangkan dengan cara mudah. Bayyana, kami terangkan dengan cara mudah. Boleh? Terjemah dia we explain, bayyana. Yang kedua, terjemah kami menerangkan dalam bahasa Arab ialah fassalna. Kami menerangkan juga. Fassalna, kami menerangkan juga dalam bahasa Arab. Fassalna. Tapi terjemah fassalna ialah kami menerangkan dengan terperinci. Terperinci. Ni, fassalna. Boleh? Satu lagi, kami menerangkan juga dalam bahasa Arab adalah sarrafna. Sad, ra, fa, nun, alif. Sarrafna. So, apa dia sarrafna? Kami menerangkan repeatedly. Berkali-kali. Boleh? Dalam bahasa Melayu, 3 ni terjemah dia, kami menerangkan. Betul. Tetapi dalam bahasa Arab ada perbezaan. Bayyana, kami menerangkan dengan cara mudah. Fassalna, kami menerangkan dengan detail. Sarrafna, we explain repeatedly. Berkali-kali. Datuk Asu tolong baca boleh? 319. Page 319 bawah sekali. 319 bawah sekali. Bawah tu ada sarrafna. 319 ayat 113 bawah sekali. Sarrafna. Tolong baca Datuk Asu. Demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami menjelaskan berulang kali di dalam sebahagian daripada ancaman agar mereka bertakwa, agar Al-Quran itu memberi pengejaran bagi mereka. Terima kasih Datuk Asu. Ni, untuk kita mak ayah yang give up cepat sangat. Oh ustaz, anak saya tak tahulah nak jadi apa. Saya dah nasihat banyak kali dah. Tak berubah juga. Berapa kali? 4 kali. 4 kali tak termasuk dalam sarrafna. Allah kata, demikianlah kami turunkan Quran berbahasa Arab dan orang putih kata, we have explained repeatedly. Kami telah terangkan berulang-ulang kali. Apa tujuan dia? La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka takut ataupun mereka ambil pengajaran. Mereka takut dengan warning yang disampaikan. Masa saya sampaikan ayat ni di kelas Subang Jaya, ada seorang bekas pengetua sekolah LaSalle PJ. Dia kata, ustaz, menurut satu kajian psikologi, pelajar-pelajar ataupun anak-anak ni kena dinasihati sebanyak 279 kali. Anak-anak ataupun anak-anak murid ni
kena dinasihati sebanyak 279 kali. Baru boleh jadi tabiat ataupun habit. Ini baru nama repeatedly 279 kali. Kalau sekadar 4 kali, lepas tu kita dah give up, tak termasuk lagi dalam ayat. Jadi, kita yang menyampaikan kebenaran pada anak-anak, pada adik-beradik, pada suami, pada isteri, kena ada sabar. Kenapa kena ada sabar? Pertama, bila kita cuba tegur mereka, nasihat mereka, kemungkinan mereka tak suka dengan teguran dan nasihat kita. Betul kan? Jadi bila kita tak suka, masa itulah ujian untuk kita. Kita nak Allah suka ke nak orang suka? Kalau kita nak orang suka, jadi kita stop, tak nak buat dah. Sebab nanti orang tak suka. Ataupun kenapa berhenti dah? Sebelum ni banyak kali nasihat, sekarang dah tak nasihat. Sebab apa? Saya takut orang kutuk saya. Tak. Ciri-ciri orang yang Allah sayang adalah orang yang tak kisah pun kena cela. Nak cela, nak kata apa, silakan. Saya nak redha Allah, saya nak Allah suka. Saya buat benda baik, orang tak suka, itu bukan masalah saya. Tengok surah Al-Ma'idah. Tolong baca Puan Mudrikah boleh? Surah Al-Ma'idah. Antara ciri-ciri orang yang Allah suka ialah orang yang tak kisah dengan celaan orang yang mencela. Ada Puan Mudrikah ada? Muka surat 117 ayat 54. Muka surat 117 ayat 54. Ada Puan Mudrikah? Nampak dah unmute tapi belum dengar apa lagi. Puan Mudrikah ada? Okey. Puan Masyita, kalau baca boleh Puan Masyita? Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Terima kasih Puan Masyita. Sama-sama. Ciri-ciri yang Allah suka, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Jadi apa sebab orang kita, termasuklah saya, tak nak berpesan-pesan dengan benda yang benar ni? Takut orang kata, betul kan? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid balik, betul kan? Saya keluar rumah naik motor pergi masjid, lepas semayang balik. Orang kata apa? Baguslah dia ni. Muda-muda dah jaga semayang. Betul kan contoh? Betul kan? Baguslah dia ni. Muda-muda dah jaga semayang. Sebab saya pergi masjid balik. Tapi bila saya mula pergi rumah ke rumah, ajak orang pergi masjid. Pergi ketuk rumah pintu orang tu, pergi jumpa orang ni, ajak orang pergi masjid. Apa orang kata? Macam bagus dia tu. Tadi saya pergi masjid hari-hari, saya tak ajak orang cakap saya bagus. Betul kan? Bagus dia ni jaga semayang, bagus dia ni jaga semayang. Kalau tak kahwin lagi nak bagi anak kat dia lah, tapi dah kahwin macam mana tak boleh lah bagi anak kat dia, contohlah. Bila kita jaga semayang, macam kat kita bagus. Tapi bila kita ajak orang lain pergi semayang, ajak orang pada kebaikan, orang dah mula kata-kata macam bagus sangat dia ni. Macam bagus sangat dia. Dia ustaz ke? Siapa dia tu? Bagus sangat ajak orang. Contoh. Jadi itu antara cabaran dia. So kalau kita berhenti, give up, malah aku takut orang kata aku. Maka kita tak sampai tahap keempat. Jadi orang yang nak untung, orang tak nak rugi, kena usaha buat part-part. Barulah dia akan untung ke akhirat. Kenapa? Bila kita ajak orang, bila kita nasihat orang, kita tak tahu, mungkin lepas kita mati baru orang tu berubah. Kita ajak kawan kita jaga semayang, 10 kali ajak kawan kita jaga semayang, tak jaga semayang. Lepas kita mati, tengok-tengok barulah dia jaga semayang. Tahu tak apa kesan dia? Masa kita ajak dia, kita masih hidup, dia tak jaga semayang. Lepas kita dah mati, baru dia jaga semayang. Masa tu pahala semayang dia dapat kat kita juga. Untung tak? Untung lah. Kita dah mati dalam kubur, tak boleh nak beramal. Tapi pahala dia semayang dapat kat kita. Anak kita pesan suruh jaga semayang, suruh jaga semayang. 40 kali pesan dah sebelum kita mati, Pak jaga semayang. Tak jaga semayang. Lepas kita mati, barulah anak kita jaga semayang.
Untung tak kita? Untung. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Sebab tu orang yang buat dua saja, beriman beramal soleh saja, bagus tak bagus? Baguslah. Tapi lepas dia mati, akaun dia close. Dah tak boleh masuk apa-apa dah. Dah tak boleh masuk apa-apa dah. Tapi orang yang buat dua lagi, maksudnya dia buat amal soleh, iman, berpesan-pesan dengan sabar, dia buat semua ni, lepas dia mati, dia dah tak boleh beramal, tapi buku akaun dia masih masuk. Untung ke rugi? Untunglah. Jadi orang yang untung ke akhirat ialah orang yang buat 4-4. Kita yang pilih untuk buat dua saja, kita bagaikan orang yang nak periksa baca buku separuh je. Esok kita nak exam mata pelajaran sains, contohlah. Esok kita nak periksa mata pelajaran sains. Kita baca buku separuh je. Buku tu 100 muka surat, kita baca sampai 50 muka surat je. Jadi esok masa periksa, boleh jawab tak? Boleh jawab. Tapi separuh je soalan kita boleh jawab. Gagal ke? Jadi soalan tu ada 100. Kita boleh jawab 50. Lulus ke gagal? Lulus lah. Markah lulus 40. Kita boleh jawab 50. Lulus lah. Tapi masa tu bila kita tengok kertas soalan, kita kata apa? Kalaulah aku baca buku habis semalam, aku baca buku tu separuh je. Kalaulah aku baca full satu buku, mesti aku boleh jawab semua soalan-soalan periksa hari ni. Betul kan? Kalaulah semalam aku baca satu buku, insya-Allah hari ni aku boleh jawab semua soalan-soalan. Tapi sebab semalam aku malas sibuk buat benda lain, aku baca separuh je buku, maka aku dapat jawab separuh je soalan hari ni. Rugi. Walaupun aku lulus, tapi markah aku masih sikit. Jadi siapa pelajar yang berjaya? Semalam dia korban tidur, korban masa makan, korban masa rehat, dia baca buku penuh. Mungkin ambil masa lebih sikit, lebih letih lebih sikit. Tapi hari ni dapat jawab dengan tenang semua soalan-soalan. Samalah juga, kalau kita pilih untuk buat dua yang pertama sahaja, kita bagaikan pelajar yang nak baca buku separuh sahaja. Janji lulus, tak fail. Tapi kalau kita nak jadi pelajar cemerlang, nak dapat 100 markah, buatlah keempat-empatnya sekali. Ya, kita mungkin tak mampu nak ajak semua orang. Tapi ajaklah orang dekat-dekat dengan kita. Ajaklah orang kita kenal. Ajaklah orang-orang yang kita tak tahu. Satu masa nanti mungkin mereka lagi bagus pada kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, rubba muballighin aw aminas sami'i. Berapa banyak orang yang diajak lagi bagus pada orang mengajar. Kita sekarang seminggu baru satu kelas. Kelas tajwid. Kita ajaklah kawan baik kita, kawan sekolah lama dulu. Jom masuk kelas tajwid ustazah ni. Lepas dia masuk kelas tajwid dengan ustazah ni, kita istiqamah satu kelas ni je lah sampai bila-bila. Tapi sekarang dia dah 6 kelas minggu. Betul kan? Sekarang dia dah 6 kelas minggu. Kelas tajwid, kelas talaki, kelas taranum, kelas tafsir, kelas fiqh, kelas tasawuf. Amboi, banyak kelas awak. Padahal dulu kita ajak dia kita lah. Kita masih istiqamah dengan satu ni je lah, tak bertambah. Ni Nabi kata, berapa ramai orang yang diajak jadi lagi bagus pada orang yang mengajak. Dia siapa untung? Kawan dia tadi. Kesan mengajak. Kesan, tuan-tuan, nak mengajar kena ada ilmu. Tapi nak mengajak perlu ada ilmu? Tak perlu. Habib Munajat surah Yasin tadi, dia bukan ada ilmu pun. Apa cakap dia? Jom ikut Nabi tu. Kita bukan ada ilmu nak cakap banyak-banyak. Jom ikut ustazah tu, bagus kelas dia. Jom ikut ustaz kat surah kita tu, bagus kelas dia. Tu je percakapan kita. Masya Allah, lepas kita mati, buku amal kita masih masuk. Untung ke rugi? Untung. Kitalah pelajar yang baca buku sampai habis tadi. Kat akhirat nanti, semua orang akan menyesal. Cuma ada orang menyesal sikit, ada orang menyesal banyak. Pelajar yang fail, dia menyesal banyak. Pelajar yang lulus tapi markah dia 50 je. Menyesal tak? Menyesal juga. Sebab aku dah ada peluang untuk dapat 100 markah. Tapi aku sia-siakan. Aku hanya redha dengan markah 50. Maka inilah orang yang rugi. Jadi surah ni, Imam Syafi'i kata, kalaulah Allah tak turunkan surah lain dalam Al-Quran, nescaya surah ni dah memadai untuk kita menyelamatkan diri kita daripada menjadi orang yang rugi ke akhirat. Kita ada peluang untuk buat pahala banyak, sama ada kita nak ataupun tak nak ambil peluang tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik, Allah bagi kita hidayah. Kita dah beriman, alhamdulillah. Orang Islam dah beriman, alhamdulillah. Kita pun dah ada amal soleh, alhamdulillah. Cuma kita nak pahala lebih lagi macam mana? Nasihat anak-anak. Sebab tu, saya lupa nama bekas mufti Selangor tak silap saya. Dia kata, kita bukan ustaz, tapi kita boleh dapat pahala yang banyak dengan mengajar cucu-cucu kita Iqra. Mana tu? Kita bukan ustaz pun nak mengajar tinggi-tinggi, betul kan? Ajar cucu Iqra 1, 2, 3, 4. Iqra, cucu kita ajar Iqra. Lepas pada ni hantarlah dia ke ustaz mana-mana, ustazah mana-mana. Dia belajar baca Quran hebat-hebat lepas ni, siapa dapat pahala dia? Masuk akaun kita.
Ini cucu-cucu awal lagi bagi ustazah. Ya ustazah tu banyak pahala dia lebih. Cucu-cucu kita ajar dulu. Sebelum cakap pada anak kita, cucu-cucu ni biar atuk ajar dulu. Sampai kelas 4 biar atuk ajar dulu. Lepas pada tu barulah cari ustazah lain. Apa tujuan dia? Dia nanti lepas kita mati dia akan baca Quran. Dia akan pandai baca surah-surah dalam solat dia. Dia akan pandai ajar anak dia pula. Siapa dapat pahala? Kita lah dapat pahala. Ni kita nak ilmu yang bermanfaat ni. Okey, boleh? Kita berhenti sini dulu. Ustaz, satu saya nak tanya. Ajaran tu bukanlah kata terhad kepada perkara agama saja kan. Kalau kita mengajar orang untuk menjadi honesty, integrity pun termasuk kan. Ya, betul. Bila dalam hadis sebut orang mengajar Quran, kita jangan faham Quran ni belajar lafaz dia, tajwid dia, terjemah dia, makna dia. Tak. Kita ajar anak-anak kita beradab dengan orang lagi tua. Termasuk sebab Quran suruh beradab dengan orang. Kita ajar anak kita jaga solat awal waktu. Termasuk. Kita ajar anak kita ilmu kemahiran supaya dia ada masa depan. Supaya nanti hidup dia mudah, anak isteri dia ada kehidupan, pun termasuk juga. Kita jangan kata bila sebut Quran, kena ustaz dengan ustazah saja. Ilmu lain tak termasuk. Tak. Al-Quran ni luas. Al-Quran ni syumul, menyeluruh. Semua ilmu-ilmu dalam kehidupan ada dalam Quran. Semua ilmu-ilmu dalam kehidupan ada dalam Al-Quran. Jadi guru yang mengajar kemahiran, guru mengajar beki kereta, mengajar mekanik beki kereta pun termasuk juga. Lepas dia mati, anak murid dia guna ilmu tu dapat juga. Ajar masak. Ajar masak. Betul kan? Kita ajar anak masak, ajar menantu masak pun sama juga, boleh dapat manfaat. Boleh? Okey. So kita berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan surah Humazah insya-Allah. Surah Humazah cerita tentang bahayanya mengutuk, mencela orang lain. Sama ada depan-depan ataupun belakang-belakang, semuanya bahaya pada diri kita. Jadi apa surah kita dengan Humazah? Surah ni cakap semua manusia dalam kerugian. Surah ni beritahu semua manusia dalam kerugian. Antara ciri-ciri orang yang rugi siapa dia? Orang yang suka kutuk orang, cela orang, ngumpat orang. Itu kita akan masuk minggu depan insya-Allah. Okey, apa yang baik pada Allah Taala, apa tak baik, saya minta maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Assalamualaikum. Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak call Ustaz sekejap ni. Saya nak minta nasihat sikit. Boleh. 2 minit. Saya call phone on the phone. Boleh. Okey, semua jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Salah. Dengan Ustaz. Hisyak lepas tu.